Kalau Jepun ada Toyota Honda, kita ada Proton Pro 2. Vietnam ada VinFast. Kita as an Asian country memiliki national car brand dilihat sebagai satu achievement yang besar. Semua negara pun nak ada satu je nama kereta sendiri, tak terkecuali Vietnam. Proton punya teknologi yang boleh kita tengok sekarang sudah cukup tinggi. Namun Vietnam even ada major EV division dia yang tersendiri. Hari ni kita nak tengok siapa sebenarnya VinFast ni, apa yang VinFast buat yang negara Asia lain tak buat, and kenapa EV Vietnam ni akan buat Tesla di dalam posisi yang bahaya. Saya cover full artikel dekat dalam buatbincang.com, and dengan kereta EV di tangan, jom kita start. VinFast ni private automotive company yang berasal di Hanoi and founded by Phạm Nhật Vượng. Car maker ni adalah the first Vietnamese origin car brand yang expand kepada global market. Berbeza dengan Malaysia, business strategy VinFast ni dia tak termasuk dengan cost cutting masa early stage of production sebab majority design technical and aesthetic value datang daripada 3 automotive giant, Pininfarina, BMW and Magna Steyr. Pininfarina adalah designer company yang design kereta-kereta yang duduk dekat wallpaper phone korang sekarang. Ferrari, Rolls-Royce, Maserati. Banyak lagi. Senang cerita, Pininfarina adalah salah satu car designer yang paling baik di dunia. Jadi apa yang VinFast buat, dia ambil semua duit yang dia ada kat situ, dia campak dekat Pininfarina tu. Sebab VinFast tahu yang in the end, aesthetically, kereta diorang akan ada unfair advantage. Even mesin Costa yang dekat Shell tu pun actually design Pininfarina juga. Mungkin diorang punya job tepi kot. Macam Merilavia ni pula, kotak ni design saya sendiri. Sebab tu design macam mak-mak sikit. Kalau Merilavia dia guna designer mahal macam ni, masa tu perfume tu sama eksklusif dah dengan brand tudung yang foundernya free hair. Tapi tak apa, asalkan orang tahu apa yang orang beli, dah lah kan. Lepas tu stok kotak ni pula dia nak habis. Saya ingat nak redesign balik lah kotak. Kalau ada idea komen lah kat bawah geng. Mana tahu jadi. Tapi sekarang ni kita nak cerita pasal perfume ke pasal kereta Vietnam ni? Design latest Pininfarina dekat VinFast adalah VF8 and VF9. Obviously, design adalah perkara yang subjektif. Kalau Amar suka, belum tentu lagi Haikal setuju. Tapi for sure, dia better lah daripada Fiat Multipla. Kalau ni first time kita tahu pasal VinFast, kita tak pelik. Sebab first production kereta Vietnam ni bermula pada tahun 2017. Terlalu baru untuk automotive brand. Namun, brand ni membesar dengan kadar yang cukup cepat. Kalau kita lah nak start buka kilang kereta, for sure kita pilih belakang rumah ataupun dekat China. VinFast punya kilang duduk dekat North Carolina, USA. Production including scooter, motor and kereta. Reason VinFast mampu memesan secepat ni adalah sebab VinFast dia milik parent company Vingroup, Vietnam's largest private business company. Bila bergerak dekat dalam group, VinFast punya production even daripada awal pun dah cukup laju and efficient. Sebab tahun pertama diorang pun diorang dah buat 90% automated production and produce 250,000 kereta and 1.5 juta skuter EV setiap tahun. Banyak gila. 2021 VinFast ada domestic gain of 54%. 54% dekat dalam dunia duit tu banyak gila. Even dalam Vietnam, VinFast punya kereta adalah yang paling banyak terjual dengan model VinFast Fadil Hatchback. Yes, nama dia exactly macam nama Abang Long tu. Macam Toyota ke Toyota dulu dia start dengan domestic market, duduk dekat dalam Jepun senyap-senyap, dah cukup teguh, baru masuk pasaran global. Benda yang sama juga dengan VinFast. Kuatkan dulu foundation dekat pasaran Vietnam dulu. Sebab tu kita jarang dengar nama dia. Tapi tahun ni, the wait is over. This year, kilang diorang akan disiapkan di North Carolina, Amerika. The reason being, USA adalah salah satu negara yang heavily investing dekat dalam EV cars, and VinFast sebagai EV car maker for sure lah memilih tempat yang paling dekat dengan tempat yang diorang nak market tu. Lagipun untuk pasaran Asia, dia dah ada dah pun mega factory sendiri dekat negara diorang Vietnam. So far saya nampak yang setiap plan dia is completely different dengan ASEAN car maker yang lain. Some car maker datang daripada satu individu ataupun government. Brand ni datang daripada private conglomerate company. Jadi secara financial, VinFast dia boleh invest di tempat-tempat yang car maker Asia lain takut untuk invest pada 5 tahun pertama company ditubuhkan.
For now saya tengok online kan, dia still offer lagi combustion engine car. Tapi on report, VinFast akan stop semua engine ni selepas 2022 and focus solely on kereta EV. Macam biasalah, dia takkan buat benda ni semua sendiri. Sama macam Pininfarina, untuk VinFast capai impian ni, VinFast dia recruit senior exec daripada Tesla, BMW, Porsche, Toyota and Nissan untuk siapkan global EV launch. Dan bercakap pasal kereta pula kan, VF8 tu dengan VF9 macam VF8 lah, dia duduk dekat segmen mid-size electronic crossover and akan masuk ke pasaran dunia tahun ni. Expected untuk compete dengan kereta EV lain macam Nissan Ariya dengan Volkswagen ID4. Datang dengan 402 horsepower and 472 pound-foot of torque. Banyak gila. Bapak laju nak banding dengan kereta saya lah kan. VF8 ada range plus minus 460 km dengan saiz yang hampir sama dengan Mazda CX-8 tu. VF8 ada front fasad yang original and LED strip daripada kiri ke kanan untuk tunjukkan identiti dia as a VinFast. Bahagian interior dia completely Conti lah, serius Conti. Saya nampak dia ada elemen BMW, ada masuk Audi punya bahagian sikit kat dalam tu. Apa yang kereta Conti offer visible dekat kereta ni, macam contoh center touchscreen and push button shifter at center console. And kita ada biggest size option dengan nama VF9. Harga lagi mahal, and kalau sebut harga tu pun tu harga USA. Macam tak ada kena-mena dah pun dengan kita. Besar dan lebih berat, bermakna VF9 ada lower range daripada VF8, 440 km per charge. Still nice, and yang ni di direct competition lah dengan Tesla Model X. Dengan contoh yang sama dengan Star Wars, VinFast offer smaller version untuk EV lineup dia after VF8 and VF9 unveil dekat US Motor Show. Saya rasa dia orang malas nak letak nama kot. So model baru tu nama dia VF5, VF6, VF7. Lagi besar nombor, lagi besar lah kereta tu. And 3 ni yang actually plan untuk masuk Asian market sebab cost dan juga size yang lebih sesuai. VinFast claim yang kereta diorang akan include dengan 10-year warranty and lifetime warranty untuk bateri. Bateri VinFast ni yang akan bagi efek pada Tesla. Let me explain. Kita tahu yang bateri untuk kereta EV memainkan peranan yang sangat besar dekat dalam sebuah kereta elektrik. Most of EV car maker hari ni akan dapatkan bateri diorang daripada luar outsource. Macam contoh LG. And persamaan VinFast dan Tesla ni is kedua-duanya adalah in-house battery manufacturer. Diorang buat bateri sendiri. Tapi VinFast, instead of jual seluruh kereta tu, dia jual seluruh kereta dan bateri as pinjaman saja kepada user. Maknanya, kalau kita beli VinFast tu cash, kita akan bayar juga bulan-bulan untuk bateri punya subscription. Kenapa? Bagi je lah terus. Well, at some point dia lagi bagus untuk customer. Bateri adalah part yang paling mahal dekat dalam EV vehicle, and dengan cara leasing out bateri tersebut, harga bodi kereta tu akan jadi lebih rendah daripada sepatutnya sebab tak include bateri dekat dalam harga. And user akan dapat lebih kuat security daripada biasa sebab bila title dia lease, once ada masalah berkaitan bateri ataupun ada replacement cost, itu bukan tanggungjawab kita and bukan cost kita as customer sebab kita subscribe je datang tu. Untuk harga subscription pula, dia ada 2 plan. Contoh VF8 lah, sama satu. First option bulanan $35 sebulan, tapi range 500 km sahaja. Once lebih 500 tu kita akan ada extra charge. Second option pula bayar 3 kali ganda daripada harga tadi, tapi range dia unlimited. Saya rasa harga tu mahal jugalah bulan-bulan sebab saya komitmen rendah je kot. Tapi VF8 is relatively big. Bila smaller VF5, 6, 7 masuk dekat dalam Asian market, subscription should be more affordable lah sebab kereta yang lebih kecil. And saya percaya yang this type of battery sales and strategy, benda-benda macam ni akan buatkan Tesla terasa jugalah. Sebab ini agak atraktif untuk kita as a customer. And apa yang korang rasa? Better ke strategi ni daripada POV customer? Komen dekat bawah. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe sekarang sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Beli Ariya Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Jumpa lagi lepas ni. Bye.